Muhammad Yusuf Rantau Panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya kemukakan soalan saya nombor 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan Sri Yang di-Pertua, kerajaan selamanya sentiasa bertanggungjawab di atas kesejahteraan agama dan juga kesucian akidah yang dianuti oleh rakyat dan umat Islam di Malaysia. Maka di atas prinsip inilah tugas dan tanggungjawab di peringkat persekutuan melalui JAKIM, kerajaan sentiasa menjaga perkembangan Islam di Malaysia dan sentiasa berwaspada terhadap unsur-unsur yang tidak sihat, terutamanya yang menyentuh akidah umat Islam. Dalam menyusun ke arah menyemarakkan Islam di Malaysia, kerajaan daripada masa ke semasa mengambil pelbagai pendekatan, termasuklah pendekatan hadari. Pendekatan ini telah berjalan dengan meluas dan disampaikan ke semua peringkat dan lapisan masyarakat dari sejak pelaksanaan dan pelancarannya. Justru setelah melalui tempoh pelaksanaannya, menjadi kebiasaan ianya perlu dibuat kajian dan pendidikan bagi melihat kesan dan juga keberkesanannya, di mana melalui kajian dan pendidikan ini akan dapat memberikan ruang buat penambahbaikan ke arah memantapkan lagi pelaksanaan dan pengamalan Islam di Malaysia. Antara kajian yang telah dijalankan ialah kajian kefahaman dan penerimaan masyarakat terhadap pendekatan Islam hadari. Kajian ini telah dilaksanakan oleh pakar runding sendirian berhad Universiti Kebangsaan Malaysia. Seramai 2,244 orang responden terdiri daripada kaki tangan kerajaan, swasta, ahli-ahli korporat, pertubuhan bukan kerajaan NGO, pertubuhan politik, mahasiswa institusi pengajian tinggi, warga pendidik, pelajar sekolah dan juga anggota tentera telah terlibat dalam kajian ini. Responden kajian ini adalah terdiri daripada peserta yang mengikuti program-program penerangan pendekatan hadari. Hasil kajian menunjukkan bahawa 84.8% daripada 2,244 orang responden yang menjawab soalan telah bersetuju dan menerima pendekatan hadari. Selain itu, terdapat juga kajian-kajian dan penulisan tesis di kalangan para pendidik institusi pengajian tinggi awam yang memperlihatkan penerimaan masyarakat terhadap pendekatan hadari ke arah melahirkan masyarakat Islam yang cemerlang di dunia dan akhiratnya. Sekian. Rantau Panjang. Ya, terima kasih Tan Sri Ketua. Dasar Islam hadari adalah satu lagi bukti kegagalan projek Barisan Nasional. Apabila berlaku pula dengan dasar baru One Malaysia, melihatkan setidak ada kesinambungan antara kepimpinan yang dahulu dengan yang sekarang. Dan bukti kegagalan kita lihat dalam negara kita masih berluasanya perkara-perkara yang melibatkan umat Islam, kejahilan yang melibatkan umat Islam, yang meninggalkan solat, yang mendedahkan aurat, yang melakukan jenayah, rogol dan sebagainya melibatkan umat Islam. Persoalan saya ialah, apakah kerajaan, bilakah kerajaan akan kembali kepada dasar Islam yang tulen, yang memang jelas memberi kesejahteraan kepada rakyat? Sudah lebih 52 tahun kita merdeka, dalam keadaan dasar negara kita masih lagi banyak perkara yang bercanggah dengan Islam tetapi tidak diperdulikan oleh kerajaan, masih berlaku, termasuklah judi dan sebagainya, yang perkara ini ditolak oleh semua agama. Minta penjelasan. Tuan Sri Yang di-Pertua, saya memohon maaf sekiranya jawapan yang saya berikan tidak menepati ataupun tidak sampai kepada maklumat yang saya berikan kepada ahli-ahli yang berhormat sekalian. Namun sebagaimana yang saya sebutkan di awal, Yang Berhormat Rantau Panjang membuat kesimpulan bahawa dasar pendekatan hadari adalah merupakan dasar yang dianggap sebagai telah menemui kegagalan. Saya sebutkan tadi bahawa dalam jumlah responden yang telah kita berikan sebanyak 2,244 orang, 84.8% mempersetujui pendekatan ini. Sebab itu saya katakan tadi, kalau saya gagal memberikan maklumat, mungkin kesilapan saya ataupun mungkin kekurangan, kelemahan dalam menyampaikan, tetapi saya katakan bahawa dalam pendekatan yang telah dilaksanakan ini, kita melihat kepahaman telah diberikan. Namun saya sebutkan juga bahawa
perlu daripada masa ke semasa kita memerlukan kepada penambahbaikan melalui kajian-kajian yang telah kita lakukan. Dan selamanya kerajaan adalah sentiasa untuk berpegang untuk melaksanakan Islam yang sewajarnya sebagaimana yang telah kita laksanakan. Dan kita sebutkan bahawa dalam tempoh 50 tahun lebih kita merdeka, kita berusaha dengan sebaik mungkin meletakkan kedudukan Islam yang kita katakan ya'lu wa la yu'la alai itu di atas dasar dengan penuh kebijaksanaan, penuh hikmah, dan mengambil kebijaksanaan yang wajar dalam mengambil kira negara yang berbilang agama, bangsa dan juga budaya ini. Terima kasih Tuan. Balik Pulau. Tak apa. Tahu. Tahu. Nanti saya bagi juga peluang bergilir sebelah kanan. Bagi peluang orang muda nak faham Islam Hadari. Saya tadi apabila dengar seorang yang berhormat memuji kepada seorang menteri, saya terfikir bahawa saya kata beginilah baik saya menjalankan tugas. Belum pernah saya dengar pujian daripada yang berhormat. Tak apalah, sila balik Pulau. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada menteri. Sebab menteri dia orang balik pulau, itu jawapan yang bagus. Menteri, saya nak bertanya penjelasan macam mana nak dikaitkan Islam Hadari ini dengan satu Malaysia ni. Sebab dikatakan kajian nak tambah baik kan. Jadi saya mohon penjelasan itu saja. Ini isu agama sama isu politik, yang berhormat terpulang kepada yang berhormat untuk Tan Sri Yang di-Pertua, jawab. terima kasih kepada Yang Berhormat Balik Pulau. Saya melihat bahawa pendekatan Hadari yang telah dilaksanakan oleh kerajaan terdahulu dan berterusan pelaksanaannya sehingga sekarang, dan bersama-sama dengan pendekatan satu Malaysia, kita memperlihatkan bahawa sebenarnya dalam pendekatan Hadari bermula daripada 10 prinsip yang telah kita sebutkan: keimanan dan ketakwaan kepada Allah, yang keduanya kerajaan adil dan beramanah, ketiganya rakyat berjiwa merdeka, penguasaan ilmu pengetahuan, yang seterusnya yang kelima pembangunan ekonomi seimbang dan komprehensif, kehidupan berkualiti, pembelaan hak kumpulan minoriti dan juga wanita, keutuhan budaya dan moral, pemeliharaan alam semula jadi, dan akhirnya yang ke-10 ialah kekuatan pertahanan. Kalau kita merujuk secara telus dan kita merujuk secara lengkap kepada 10 perkara pokok melalui pendekatan Hadari ini dan dihubungkan dengan satu Malaysia, di sana ada persamaan yang begitu dekat, di mana kalau kita perhatikan untuk melahirkan kesejahteraan, keimanan dan ketakwaan kepada Allah, membentuk manusia-manusia yang sentiasa hatinya dekat perhubungan dengan Allah. Dalam masa yang sama juga melalui kerajaan adil dan beramanah, kita akan memberikan suatu pendekatan kepada rakyat dan juga negara yang akhirnya melalui keadilan dan juga amanah ini melahirkan satu Malaysia tanpa mengira agama dan bangsa mereka. Dan kalau saya huraikan, Tan Sri Yang di-Pertua mengambil masa yang panjang ke 10 perkara ini, tetapi saya merasakan yang terakhir, yang ke-10 juga, mungkin barangkali atas semangat saya bekas daripada tentera bersara, saya melihat bahawa kekuatan pertahanan akhirnya bukan untuk semata-mata untuk orang Islam dan Melayu, tetapi kekuatan pertahanan ialah untuk memelihara kesejahteraan ummah yang membentuk suatu negara Malaysia yang adil, beramanah, yang dalam masa yang sama juga, Tan Sri Yang di-Pertua, kita melihat bahawa rakyat dijaga dengan baik keamanannya, dan sudah tentu selepas daripada itu dalam sektor ekonomi, pembangunan, pendidikan, sosial dan sebagainya dapat berjalan dengan baik apabila keselamatan negara terjaga dengan baik. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Masih yang berhormat. Saya puas satu yang berhormat.